Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ni, kita ada belajar sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, di mana kita buat ulang kaji sikitlah. Sukatan serakan data tak terkumpul ni, kalau data tak terkumpul, kita belajar kira julat. Okey, lepas tu julat antara kuartil. Dan kita ada kira apa lagi? Variance. Kita ada kira sisihan piawai. Dan kita guna beberapa perwakilan, iaitu yang pertama kita ada batang daun, plot batang daun. Yang kedua kita ada plot titik. Yang ketiga kita ada plot kotak. Kan? Ada lagi ke? Sekejap, kita cuba ingat balik. Setakat ni lah kot. Okey. Ketiga-tiga ni cara kita mewakilkan data kita. Okey, serakan kita. So, sekarang ni kita nak tengok serakan data terkumpul. Apakah yang membezakan serakan data terkumpul dan serakan data tak terkumpul? So, dalam serakan data terkumpul, okey, kamu akan ada benda penting. Ini adalah benda yang paling penting dalam serakan data terkumpul, iaitu yang pertama selang kelas. Selang kelas saya dah terangkan sebelum ini. Tengok ada berapa selang kelas. Kalau dalam kes ni dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 selang kelas. Okey, 4 selang kelas. Dan yang paling penting kamu kena tahu berapa saiz selang kelas. Saiz selang kelas. Saiz selang kelas, okey, cara paling mudah kalau kita nak kira, okey, kita tengok antara 40 hingga 44. Jadi 40, 41, 42, 43, 44. So, saiz selang kelas dia di sini adalah 5. Dan dalam selang kelas ini ada 2 benda penting. Okey, kita dengar bunyi jam dulu. 5, 6. Okey. So, ada yang kita panggil had bawah, iaitu yang bawah dia ni had bawah. Dan dia ada had atas, iaitu 44. Yang ini pun sama, had bawah dia 45. Dan had atas dia 49. Had bawah dia 50. Had atas dia 54. Yang ini 55 dan yang ini 59. Okey. Had bawah dan had atas. Okey, kita boleh tengok pada selang kelas. Okey. Sempadan had bawah dan had atas ni penting untuk mengira sempadan bawah dan juga sempadan atas. Macam mana nak kira sempadan bawah? Nak kira sempadan bawah, kita ambil had bawah. Okey. 40 tambah had atas sebelumnya. Jadi maksudnya ke bawah lagi, nombor sebelum 40 ni adalah 39 dan bahagi 2. Bila kita tekan kalkulator, 40 tambah 39. Okey, ini saya tunjuk contoh supaya kamu tak tersilap bila tekan kalkulator. Ramai yang kira yang tersilap tekan kalkulator ni, ditekan macam ni. 40 tambah 39 diterus tekan bahagi 2. Okey. Yang ini salah sebab dia akan kira yang belakang kalau kita guna bot mas. So, cara dia adalah 40 tambah 39 sama dengan bahagi 2. So, kamu akan dapat di sini 39.5. Okey. So, yang ini 45 tambah. Okey, 45 tambah sebelum dia. 44 bahagi 2 sama dengan 44.5. Yang ni kalau kita kira kalkulator, kita dapat 39.5. Dan yang ini, 49.5. Yang ini akan dapat 54.5. Okey, itu untuk sempadan bawah. Sempadan atas,
kita tengok had atas. Had atas dia adalah 44. Tambah had bawah kelas selepas dia. Maksudnya tambah selepas dia. Jadi 45 lah. Okey, dia akan tengok yang sebelah dia. So, bahagi 2. So, tekan kalkulator, kita akan dapat 44.5. Dan bila kita tekan semua ini, kita akan dapat di sini 49.5. 54.5, 59.5. Jadi geng-geng ni dulu dia kata, oh, sepadan atas paling senang mau kira. Ambil 44 ni tambah je 0.5 belakang. Itu terpulanglah. Itu kamu punya general. Kamu punya cara mudah. Saya tak nak ganggu lah. Okay, so bila kita tengok, okay, bila kita tengok setiap sempadan atas dan sempadan bawah, kita dapati bila kita tolak sempadan atas tolak dengan sempadan bawah, kamu akan dapati dia sama dengan saiz selang kelas. Kalau tak percaya, kita ambil satu. Okey, 44.5. Okey, kita ambil yang atas ni, tolak 39.5. Kamu akan dapati dia sama dengan 5. So, itu juga salah satu cara untuk mengira saiz selang kelas. Okey. So, seterusnya kita tengok pula titik tengah. Titik tengah, kita ambil dua-dua. Had atas dengan had bawah. Okey, so 40 tambah 44 bahagi 2. Cara sama je. So, di sini 40 tambah 44 bahagi 2 dapatlah 42. Okey. Yang di sini 49 tambah 45. Sorry lah, kita buat had bawah, had atas lah. Tengok rumus dia. Okey. 45 tambah 49 bahagi 2. So, 45 tambah 49, kamu akan dapat 94 lah. 94, kalau membahagi 2, kamu akan dapat di sini 47. So, di sini kamu akan dapat 52 dan di sini kamu akan dapat 57. Dan kalau kamu tengok beza antara setiap ni pun, kamu akan dapati dia adalah 5, di mana mewakili saiz selang kelas. Okey. So, gundalan ini digunakan untuk memudahkan kamu mengira kekerapan. Bila kita belajar gundalan 1, 2, 3, 4, 5 dan kita sub. Okey, untuk 5 lah, 5. Jadi 5. Jadi yang seterusnya 6. Jadi 1, ini 2, 3, 5, 5. Sorry. Kan panjang macam susul. 1, 2, 3, 4. 5. Jadi yang ni jadi 10 lah. So bila senang untuk kita buat kekerapan. Jadi yang ni akan jadi 6, yang ni akan jadi 2, yang ni akan jadi 3, yang ni akan jadi 10. Okey, kenapa buat gundalan? Supaya bila kita ada data kita, kamu taklah cari satu-satu di mana dia duduk. 15. Kita nak cari semua. Jadi kalau kita buat gundalan, kita boleh berkira daripada atas. Okey, nanti saya dah tunjuk dalam kelas sebelum ni. Okey. So, kekerapan longgokan dikira. Okey, kita tengok kekerapan longgokan dibuat macam ni tau. Ini 6. Okey. Ini 2. 2 kita tambah dengan 6 dekat atas. Jadi sama dengan 8. Di sini 3. 3 ni kita tambah dengan yang atas dia dapat 8 sama dengan 11. Yang ini 10. 10 tambah 11 jadi 21. Itu adalah kekerapan longgokan. So, kamu kena ingat, saya ada bagi tahu, kita ada 2 saiz selang kelas. Okey, kita tengok saiz selang kelas yang biasa keluar. Yang pertama 5 dan yang kedua 10. Yang 5 ini dia akan pasangan dia 04. Yang ini biasanya pasang 0459. Lepas tu dia akan balik kepada 04 balik. Maksud dia macam ni. Contoh dia, katakanlah 10 hingga 14. Ini 5. Jadi 15 hingga 19. Okey. Dan dia akan balik kepada 20 hingga 24. Dan 25 hingga 29. Ini biasanya lah. Yang biasa kita ada. Yang kedua saiz 10. 10 dia akan jadi 09. 09. 09.
Maksudnya kalau dia mula daripada 10, dia akan jadi 19. Kosong ni maksudnya nombor belakang ni lah. 9 ni nombor belakang ni. Yang ni 20 hingga 29. 30 hingga 39. Ini saiz selang kelas 10. Ini saiz selang kelas 5. So, kamu ada tugasan hari tu kan? Okey, saya suruh kamu buat tugasan. Okey, yang ni saya letak kat bawah sikit lah. Okey, kita nak buat jadual kekerapan. Okey, jadual kekerapan. Kita tengok yang mana yang paling kecil. Kalau dekat sini kita ada 1. Okey. Dan yang paling besar kita ada 49. So, saya tak akan tekankan kepada bilangan kelas. Tapi kita nak buat ikut saiz selang kelas. Saiz selang kelas 5. Okey, dan saiz selang kelas 10. Jadi kita akan buat dua ni. Okey, saiz selang kelas 5 dan saiz kelas 10. Janganlah bermula daripada 1 sebab saya dah bagi tahu tadi kita ada dua yang biasa dekat sini, 045904 dan 090909. Dua tu yang kita akan guna untuk membina kita punya jadual kekerapan. Dan kamu dikehendaki mencari semua ini, selang kelas, had bawah, had atas, sepadan bawah, sepadan atas, titik tengah, gundalan kekerapan dan kekerapan longgokan. Okey, mengikut saiz selang kelas ini. Kenapa? Nanti kita bagi tahu. Kita nak tengok bagaimana saiz selang kelas ini akan mempengaruhi kita punya serakan. Ingat, serakan kita akan mewakili beberapa jenis graf. Yang pertama, okey, poligon, kekerapan. Yang kedua, histogram. Yang keempat, kita ada ogive. Okey, ini kita punya graf. Kalau sebelum ni kita belajar plot titik kan. Dan kita ada beberapa pengiraan yang lain lah yang kita akan tengok. Okey. So, buat yang ni dulu. Okey. Dan hantar pada saya. Kalau boleh saya nak buat dalam satu buku tau. Kita buat satu buku supaya kita boleh tengok. Kalau saiz 5 macam mana dia punya graf. Kalau saiz 10 macam mana dia punya graf. Okey, dan untuk setiap ni, poligon dia macam mana bentuk dia. Okey, histogram macam mana bentuk dia. Dan juga bagi setiap selang kelas tu kita akan belajar kira juga. Nanti akan ada macam ogive dia ada bagaimana kita nak kira serakan dia. Ada julat antara kuartil. Okey, kita ada min nanti. Tak apa, nanti dulu yang tu. Yang ni buat yang ni dulu. Buat dalam satu buku khas. Satu buku, beli satu buku tulis kecil. Janganlah sampai kena buat kena buat macam kamu beli yang nak buat folio tu, tak payah. Hanya buku nanti dan sediakan juga kertas graf. Okey, cari kertas graf. Okey, kita akan selesaikan yang ni satu persatu. Kita akan guna data ni untuk kita buat kerja lepas ni. Okey, saiz selang kelas 5, saiz selang kelas 10. Dan nanti kita akan guna juga benda ni untuk kita tengok apa beza sukatan serakan data terkumpul dan tak terkumpul. Okey? Okey, itu saja daripada Cikgu Zul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.